minggu kedua. So saya nak tunjuk sample of business understanding and data understanding process. Yang ni saya tengah buat sekarang dengan UiTM Campus Kuala Terengganu. So, apa masalah yang diberi oleh kampus Kuala Terengganu kepada saya? So, apa yang awak nampak sekarang adalah data air bagi bulan berbanding antara 3 tahun dan juga data elektrik bagi bulan setiap bulan perbandingan antara 3 tahun. So, kalau awak tengok dekat sini, awak tengok kat sini, problem yang diberi kepada saya ialah dia kata bil air untuk kampus kita pada setiap bulan adalah terlalu fluctuate. Terlalu fluctuate. So, macam mana kita nak faham data ni? You can present it in graph lah. Contoh saya tunjuk ke awak sekarang. Saya insert, saya buat recommend chart. Kita boleh tengok trend. So, kalau kita tengok trend untuk tahun 2022, ini adalah data air pada tahun, bil air pada tahun 2022 sepanjang bulan. So, kita boleh kata, kita boleh tengok jugalah yang lain. Trend dia sangat fluctuate lah. 2020 adalah PKP, air tak guna sangat. Tapi pada 2021 pun PKP, tapi ada masa sampai 12,000. Sama juga pada 2022, data air 2022. Kita boleh tengok kat sini. Okay, so tengok ada fluctuate trend. And also, dekat sini juga kita boleh tengok 2023 pelajar dia semua ada. So, kita boleh tengok dan sampai bulan in November. So, kalau kita nak tengok trend kat sini, kita boleh tengok recommend chart, kita minta dia tunjuk trend. So, kita boleh nampak trend pada tahun 2022 untuk air pun mempunyai trend yang lebih kurang lah. Dia boleh jadi macam ni. Okay. So, kita nampak ada dua trend dia sangat fluctuate. Satu. Dan data elektrik juga, kita tak payah tengok tahun yang lain, kita tengok tahun 2023. So, 2023 ni pelajar ada. So, kita tengok trend tahun 2023. Okay, so kalau kita tengok tahun trend 2023, dia punya trend adakah sama dengan trend air? Okay. Oh, kita nampak ada similar trend. Yang mana bulan 1 akan spike pada bulan 2. Dia akan turun bulan 3 sekejap. Bulan 4 dia akan turun. Bulan 5 dia akan turun lagi. Bulan 6 dia akan naik balik. Bulan 7 dia turun sikit. Okay, kita nampak trend tu untuk air dan juga elektrik. Okay. Bagi kedua-dua tahun adalah sama. Ni adalah tahun 2023. 2023 elektrik, and ini adalah 2023 air. Okay. So soalannya ialah kenapa trend data ini terlalu fluctuate? Kenapa? Okay, dan kalau tengok bil ni sangat tinggi sebenarnya. Ada bila dia fluctuate tu dia boleh naik sampai banyak, berbeza antara previous month. Okay, so question is why? Okay, so soalan dia yang kita nak tahu kenapa benda ni fluctuate. Kita nak tahu, nak faham the trend of penggunaan air. So apa yang kita boleh buat? What we can do with this kind of problem? So antaranya ialah we have to find a detailed data, not just a summary of this data. This is summary. So saya kena cari data yang menceritakan secara detail bil elektrik ini. So contohnya, dekat kampus awak ada banyak bangunan. Dekat kampus Kuala Terengganu ni ada banyak bangunan. Adakah mereka menggunakan meter air dan meter elektrik yang sama? Apakah yang mempengaruhi bacaan air dan elektrik? Adakah kehadiran pelajar mempengaruhi? So, itu antara soalan-soalan yang kita nak jawab. So, dalam business understanding step, the first thing ialah you akan diberi masalah. So, masalah ni diberi oleh penolong rektor kepada saya. So, dia bagi kat saya, kata Hidayah,
Cik tengok data ni, dia kata, pelik data ni, banyaknya fluctuate. Saya nak tahu kenapa. So, itu masalah dia, the fluctuate of data. Now, sekarang ni kita kena faham juga sebab dia kata ini adalah cost kepada kampus. So, sekarang ni saya nak faham trend data ni. So, the first step saya buat untuk business understanding, saya buat analyze. Saya buat descriptive analysis. Apa yang telah berlaku, saya tengok trend analysis. Yang mana saya nak tengok adakah trend air dan trend elektrik sama. So, macam mana nak tengok trend? Dia punya fluctuate ni. Jumlah ni memang akan berbeza kerana tarif elektrik dan tarif air itu adalah berbeza. Cuma dari segi fluctuate trend ni kita boleh nampak sama. Okay. So now what I have to do to answer the question? Bisa understand ni, saya kata, apa lagi benda yang saya kena tahu? Apa yang saya kena cari? So, soalan saya tadi ialah, adakah meter khas yang ada berapa banyak meter yang specific to the building? Sebab kita tahu bangunan dekat kampus kita ni banyak. Ada college, ada pejabat, ada kelas, ada office lecturer and so on. Ada surau. So, adakah meter yang berbeza ataupun meter yang sama? Okay. So now, apa yang saya buat, I have to find another data. So not just relying on this data untuk dapatkan maklumat atau to solve the problem. So yang berlaku ialah saya pergi kepada UPF untuk dapatkan raw data. So ini file yang diberi pada saya. So ini adalah summary. Saya tak nak yang ni. Saya nak raw data dia. So apa yang saya dapat ialah apa yang saya perolehi, so ini adalah data elektrik. Data elektrik. So saya perolehi data dalam bentuk macam ini. So dia merupakan, dia letak bil untuk setiap tahun, bil 2023, contoh di sini bil 2023. Kita nampak data ni, first ni ada bulan. Okay, ada Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November and December. Dan ada beberapa benda. Lokasi, nombor meter. Oh, ada meter. So, kita boleh nampak lokasi ada 9 lokasi ataupun 9 meter. Okay, 9 meter elektrik yang ada. Okay. So, kita boleh nampak juga, ada 9 meter. Kegunaan semasa. Kegunaan semasa ni dalam bentuk RM. Ni GST. Yang ini berapa kita kena charge, surcharge, dan ini adalah tenaga kilowatt per hour. Berapa banyak kilowatt per hour yang kita gunakan. So kalau nampak kat sini untuk bulan 1 2023, yang paling champion dari segi penggunaan tenaga adalah Kolej Kerawang. Kolej Kerawang. So kita boleh nampak lah, Kolej Kerawang yang contribute paling tinggi. Yang kedua contribute paling tinggi adalah blok pentadbiran B, C and D. So ini adalah blok yang meletakkan admin, ada library kat situ, ada HEA, ada apa lagi kat situ? Ada classes, lab, semua kat situ. Server pun kat situ, bilik server and so on. Tapi kita nampaklah okey. Yang kedua paling tinggi adalah blok pentadbiran B, C and D lah. So kita ada college, kita ada ni. So now data ni dalam bentuk raw macam ni. So kita macam apa yang kita kena buat? Ini adalah data preparation. So, kita boleh faham dah, data dia macam ni. Sekarang ni, in order to look at the trend or to understand data, you have to prepare first. Kenapa? Data macam ni, macam mana awak nak buat graph and so on. So, kalau tengok kat sini ada mesin ATM juga. So, kalau mesin ATM ni sebenarnya, kita bagi sewa kepada Bank Islam dan kita bagi sewa 400 sebulan. So kalau nampak bil dia 277, ini 319, 324, 300 lebih bil elektrik yang kita tanggung dan kita hanya beri sewa 400. So kita dapat untung hanya RM84 je. Okay, so you get this data, this kind of data. Now what you want to do with this data? Okay. So kalau tengok pada sini, ada banyak benda kita boleh buat lah. Antaranya ialah kita nampak yang satu, kita boleh guna, kita can decide kita nak pakai apa. Nak pakai RM ke kita nak pakai dari segi total kilowatt. So kalau RM, dia akan tambah kegunaan semasa dengan KWTTB ni. Macam mana madam tahu ni? Dia buat. Okay. So based on this. So kalau kita nak pakai kilowatt,
kita boleh pakai yang bawah ni. Itu satu you kena decide. And adakah you want to put the data, awak nak combine ke, awak nak buat asing-asing? Boleh juga, depends. So you have to pre-process the data. So daripada sini, apa yang berlaku? Kita boleh pre-process data kita dan kita boleh tengok trend lah to do data understanding. Okay, so daripada data tadi, apa yang saya buat ialah saya telah asingkan data dalam satu file Excel yang untuk hanya mesin ATM sahaja. Saya nak tengok berapa banyak dah kerugian yang kita pernah tanggung dan kita tanggung lah sepanjang kita bagi sewa. So saya ambil year, month, kegunaan semasa, kategori TTB, total. So total ni saya ambil ini campur ni dapat total. And also KWH, kilowatt per hour. So saya pun letak satu persatu sampailah tarikh terakhir itu bulan 2 2024. Okay, so ada dua kat sini yang penting, total dengan KWH. So yang dua ni sebenarnya kalau awak tak nak guna untuk you punya analysis and prediction, it's okay. So ini adalah data understanding, so awak faham. Oh, total ni datang daripada kegunaan dengan kilowatt ni. Okay, so to do data understanding, what we can do now? So antaranya kita boleh buat graph lah. So kalau pakai Excel sebenarnya dah tak payah pun dah nak pakai nak susah untuk buat buat graph. Okey, apa boleh buat? Boleh pakai analyze data. Dia punya tools analyze data pun boleh. Banyak benda yang kita boleh buat lah. So antara yang saya dah buat kat sini ialah ini contoh yang saya ambil untuk semua. Setiap depo saya ambil dia punya mesin dalam bentuk kilowatt sahaja sebenarnya. Okay, and then kita boleh letak dalam bentuk graf. Okay, ni antara contoh yang saya dah buat lah. Apa yang saya buat ialah saya tengok, saya minta dia buat graf yang macam ni untuk saya tengok berapa sebenarnya bil bulan-bulan untuk mesin ATM kita. Okay, so kata kat sini satu kita tengok, okay, so kita tahu kita bagi sewa 400, so sewa 400 kat sini dan kita tengoklah berapa dia punya berapa dia punya payment, sampai 500 lebih pun ada. And kita boleh nampak ada yang 300, ada yang 200. So soalan seterusnya, adakah bil ni mempengaruhi pelajar kita? Adakah bil-bil ni mempengaruhi pelajar kita? So apa yang saya boleh buat? Okay, next ialah saya boleh tambah kat sini bilangan pelajar yang berada di college. Bilangan pelajar yang berada di college pada satu-satu masa. Bulan 1, bulan 2. So, media dapat data. Saya kena contact college lah. Sebab college yang ada data tersebut. Sebab apa? Sebab kalau Bank Islam kata, bil elektrik ni mahal sebab ramai budak masa tu. Budak buka tutup, budak guna. Kita beri kemudahan kepada pelajar UiTM. So, UiTM kena tanggung lah. So, we have to prove to them, adakah statement itu betul? Sebab kalau tengok kat sini, dia punya fluctuate ni terlalu sedikit. Ada ke tak ada, tidak macam tak pengaruhi. Beza sikit sangat. Tinggal 58. Padahal kita tahu tadi, kalau kita tengok trend elektrik dengan air, bila pelajar ada, sangat berbeza dengan bila pelajar tak ada. Tapi kalau tengok dari segi trend, kita tengok 2023 ni, beza dia terlalu kecil di antara bulan ke bulan. Yang bulan ada ke bulan tiada. Tapi I have to prove it in numbers. Okay, so that's data understanding. Awak nak kena faham. So, lepas tu Medan nak buat tambahan ni apa? So, antara permintaan Dr. PR kita, Dr. Syarul ialah, dia kata kalau boleh kita predict lah berapa sebenarnya bulan bil elektrik kita bila pelajar ada, pelajar tak ada, pelajar ramai ni, pelajar sikit, bila staff ramai cuti. Itu prediction pula. So, maksudnya kalau saya nak buat prediction untuk tahu berapa total bil, saya kena ada data. Bukan sekadar total, contoh kalau nak predict RM, saya kena ada total ni untuk mesin ATM, untuk kesemua meter yang mempengaruhi